Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita nak belajar tajuk tafsir piktograf. Rujukan buku teks tahun 4, muka surat 236, tahun 5, 233, tahun 6, muka surat 163. Apa yang dimaksudkan dengan tafsir piktograf tu? Okey, dalam kamus dewan, tafsir bermaksud terjemahkan. Okey, dalam matematik kita maksudkan tafsir sebagai mengeluarkan maklumat dari piktograf. Okey, contoh macam mana? Contoh satu gambar orang. Okey. Gambar orang sama dengan 10 orang. Okey, jadi kita terjemahkan satu orang ni, satu simbol ni sebagai 10 orang. Okey, lagi contoh lain. 1/4 bersamaan dengan 5 biji ataupun 5 buah, contoh. Jadi maksudnya kita tafsirkan, kita terjemahkan satu gambar mewakili 5 biji, contoh saja. Seterusnya kita tengok contoh dalam buku teks tahun 6. Piktograf mengufuk di sebelah menunjukkan bilangan peserta dalam persembahan tarian tradisional bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi di sini contoh satu piktograf. Jadi kita nak tafsirkan piktograf ni. Okey, di atas ni ada tajuk, di bawah ni ada petunjuk dia, satu simbol mewakili 2 orang. Jadi kita nak tafsir yang ni lah, kita nak keluarkan data ni. Nak keluarkan simbol ni jadi angka. Jadi apa yang penting dalam piktograf ni ialah tajuk. Tajuk, dan yang paling penting ialah simbol dia. Okey, simbol ni satu gambar orang ni mewakili 2 orang. Jadi bila dapat contoh soalan macam ni, kita terus buat. Kita terus tafsirkan terus, terjemahkan terus dalam bentuk angka. Satu gambar mewakili 2 orang, maksudnya kalau setengah gambar, separuh, maksudnya 1 orang lah. Jadi boleh buat secara manual. 2, 4, 6, 8, 10, tambah lagi 1 orang. Jadi 11 orang. Jadi tarian Mak Yong ni 11 orang. Terus tulis dekat bahagian tepi ni, sebelah kanan piktograf ni. Tarian singa 2, 4, 6, 8, 10. 10 orang. Tarian Bharatanatyam. Okey, satu simbol saja, maksudnya 2 orang. Tarian ngajat 2, 4, 6, 7 orang. Dan tarian Sumazau 2, 4, 6, 8, 10 orang. Jadi selepas kita keluarkan semua data ni, kita jumlahkan terus semua ni. Jumlah tu maksudnya tambahkan lah. Tambahkan. Jadi semuanya berjumlah 40 orang. Jadi ini data yang kita dapat tadi. Kita jumlahkan semua terus. Okey, kenapa macam ni? Sebab kebanyakan soalan piktograf memang soalan dia akan bersangkut dengan jumlah murid, jumlah orang apa semua. Sebab tu bila jumpa soalan piktograf, terus kita buat macam ni. Kita keluarkan semua data dia. Jadi kita tengok soalan A, berapakah bilangan peserta bagi setiap jenis tarian? Okey, tadi sebenarnya kita dah kira dah. Yang ni contoh pengiraan secara darab. Yang ni contoh satu gambar 2, 3, 4, 5. Jadi 5,5. 5,5 kali dengan 2 sama dengan 11 orang. Yang ni 5 simbol, 5 gambar kali dengan 2 sama dengan 10. Satu gambar kali 2 sama dengan 2 orang. Yang ni 3,5 kali dengan 2 sama dengan 7 orang. 5 gambar kali dengan 2 sama dengan 10 orang. Jadi jumlah semua 40 orang. Yang ni pengiraan secara darab. Lagi senang sebenarnya kalau ikut macam ni. Jadi pengiraan yang kita kira tadi tu, kita ambil lah, letak di bawah soalan. Jadi kira dah dapatlah jawapannya. Okey, dapatlah 2 markah. Seterusnya kita tengok soalan B. Hitung pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau
daripada jumlah peserta. Okey, yang ni data yang kita dapat tadi, kita kira. Jadi sekarang ni kita tengok kata kunci yang diberikan. Okey, ini kata kunci ya, pecahan. Dia nak pecahan. Bilangan peserta dalam tarian Sumazau daripada jumlah peserta. Okey. Jadi tarian Sumazau tadi kita dah tulis dah 10 orang, jumlah peserta 40 orang 40 orang. Okey, bila jumpa hitung pecahan, maksudnya kita ingat balik yang kita belajar. Pecahan dia ada simbol apa? Simbol per simbol per garis macam ni ya. Okey, per. Jadi tadi Sumazau 10 orang. Kemudian jumlah peserta. Yang ni ya. Tarian Sumazau daripada jumlah peserta. Dia nak pecahan. Jumlah peserta ialah 40. Jadi boleh potong sajalah sifar ni. Satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Jadi sama dengan 1/4. Itulah jawapannya, dapat 2 markah. Seterusnya soalan C. Kira peratus peserta dalam tarian Mak Yong daripada jumlah peserta. Okey, ini data yang kita dapat tadi. Jadi kita carilah kata kuncinya. Peratus. Bulatkan peratus. Tarian Mak Yong daripada jumlah peserta. Okey, ini kata kuncinya. Dalam perkongsian cikgu sebelum ni, video YouTube cikgu sebelum ni, sekiranya soalan kira peratus, ada soalan kira peratus, hitung peratus, nyatakan peratus, berapakah peratus. Okey, di atas dia tu, di atas soalan tu, kira peratus tu, kita tulis siap darab 100%. Maksudnya soalan ni kita memerlukan, kita kena darab dengan 100%. Okey. Okey, maksudnya macam mana? Okey, dalam soalan, dia suruh nyatakan kira peratus, hitung peratus, nyatakan peratus, berapakah peratus. Maksudnya kita terus buat di atas kata kunci dia tu darab 100%. Jadi di sini kita tulislah darab 100%. Jadi soalan melibatkan peratus ni kita kena darab dengan 100%. Di bahagian depan pula mesti dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. Pecahan apa? Jadi di sini dia kata Mak Yong daripada jumlah peserta. Mak Yongnya ada 11 orang. Tulislah 11 per dengan jumlah peserta adalah 40 orang. Jadi nak kiranya, kiralah ini bahagian atas, buat pistol lah. Ini bahagian bawah. Jadi bahagian atas ada sifar sini boleh potong satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Jadi sekarang ni tinggal 11 per dengan 4 darab dengan 10%. Jadi kiralah 11 darab dengan 10 sama dengan 110 per dengan 4%. Bersamaan dengan 27.5%. Dia dapat jawapan 27.5%. Macam mana nak kira 110 per 4 ni? Kiralah 110 topi 4 darab di atas. 4 darab 2, 2 darab 4, 8. Baki 3. Cipta turun kosong. Jadi 7 darab 4, 28. Baki 2, cipta sifar. Naik titik perpuluhan. Jadi 5 darab 4, 20. Jadi dapatlah jawapan 27.5. Jadi dapatlah semua sekali ABC dapat 5 markah. Seterusnya kita cuba buat soalan sebenar. Soalan sebenar UPSR 2016 kertas 2 soalan nombor 12. Piktograf menunjukkan bilangan kereta dijual oleh sebuah syarikat dalam 4 bulan. Okey, ini piktograf, ini tajuknya bilangan kereta ya. Januari, 1 gambar, 2 gambar ya. Jadi tengok petunjuknya, 1 gambar mewakili 2 buah kereta. Jadi bila dapat soalan macam ni, terus kita keluarkan data dia, keluarkan ke bahagian kanan ni, tulis siap-siap di bahagian kanan ni. Jadi 2 tambah 2, 4 kereta ya.
4 buah. Bulan Februari 8 buah. Bulan Mac 6 buah. Bulan April 8 buah. Okey, tambah siap-siap. Okey, semua sekali sama dengan 26. 26 buah kereta. Jadi faham maksud cikgu tadi, bila soalan piktograf ni kita tak perlu baca semua soalan lagi. Kita dapat kita tengok piktograf tu, kita terus keluarkan datanya, kita jumlahkan semua. Okey, lepas tu baru baca soalan dia. Apakah nisbah bilangan jualan kereta pada bulan Januari kepada jumlah keempat 4 bulan? Jadi bulatkan kata kuncinya nisbah. Soalan nisbah. Soalan piktograf tapi dia nak nisbah. Kemudian pada bulan Januari kepada ni yang nisbah. Kepada jumlah jualan keempat 4 bulan. Okey. Jadi kepada ni adalah nisbah. Noktah bertindih ya, nisbah. Ini simbolnya. Jadi ini data yang kita dapat tadi. Dia nak nisbah Januari kepada jumlah keempat 4 bulan. Jadi bulan Januari adalah 4 buah. Bulan keempat 4 bulan, jumlah keempat 4 bulan. Okey, jadi nisbah 26. Okey, kamu dapat jawapan macam ni, sebenarnya kamu dah dapat 2 markah sebenarnya. Tapi dalam konsep sebenar nisbah, kamu kena permudahkan yang ni. 4 nisbah 26 ni kena permudahkan. Tapi untuk sekolah rendah, ini dah dapat 2 markah dah. Okey, macam mana nak permudahkan? Tukar balik kepada bentuk pecahan. 4/26. Jadi, bahagilah. Bahagi dengan 2. Okey, dapatnya 2/13. Cek balik. 2 darab 2, 4. 13 darab 2, 26. Jadi, yang ni dapat jawapan 2/13. Nak tinggal jawapan dalam bentuk ni pun boleh. Dalam bentuk ni betul. Ataupun dalam bentuk nisbah 2 nisbah 13. Dua-dua betul. Okey, pecahan pun sebenarnya nisbah juga. Okey, dapatlah 2 markah. Kita tengok pula soalan sebenar UPSR 2018, kertas 2, soalan nombor 8. Piktograf menunjukkan bilangan donat yang dijual oleh Siti dalam 4 hari. Okey, ini piktografnya. Jadi jualan donat ya, tajuknya. Jadi di sini tengok petunjuk pula. Tajuk, petunjuk. Satu gambar donat ni mewakili 10 biji. Jadi dapat soalan macam ni, terus keluarkan data dia. Keluarkan data terus. Hari Khamis ya. 10, 20, 30, 40 biji. Hari Jumaat 10, 20. Kemudian ada separuh donat. Okey, kalau satu donat mewakili 10. Kalau separuh donat, maksudnya mewakili 5 lah. 5 biji. Jadi, hari Jumaat adalah 25 biji. Hari Sabtu 60 biji. Ada 6 simbol lah. Hari Ahad 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian ada separuh gambar. Maksudnya 5 biji sini. Jadi 55. Kemudian terus jumlahkan semua. Jadi sama dengan 0, 1, 8, 180 biji ya. Okey, lepas kita keluarkan data semua, dapat 180 biji jumlah semua. Kita baca soalan, hitung min bilangan donat yang dijual dalam 4 hari. Okey, kamu perasan tak soalan piktograf ni? Dia boleh bagi dalam bentuk cari nisbah, cari pecahan, cari peratus. Pelbagai soalan dalam soalan piktograf. Betul tak? Jadi soalan ni dia nak min pula. Jadi bulatkan kata kuncinya. Min. Hitung min bilangan donat yang dijual dalam 4 hari. Semua hari itulah. Okey, dalam perkongsian video YouTube cikgu sebelum ni, cikgu dah terangkan dah tajuk MOMEMI ya. Video MOMEMI cikgu maksudnya mode, median, mean. Mean ialah mean sama dengan purata, sama juga dengan jumlah nilai per dengan bilangan data. Jadi jumlah di sini maksudnya jumlah, kata kunci jumlah maksudnya tambahkan semua. Jadi sebenarnya kita dah tambah dah semua tadi, jumlah semua donat tu ya. Kita dah tambahkan semua, jadi senanglah kerja kita. Inilah kita tambah semua yang ni.
180 kan. Per dengan bilangan data. Bilangan data ada 4 hari ya. Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi bahagi dengan 4 lah. Okey, tadi jumlah dah kira jadi 180 per dengan 4 biji ya. Jadi sama dengan bahagilah. Okey, 140 bahagi dengan 4 ataupun 140 topi 4. Jadi sini 4 kali 4 16 baki 2 buat turun kosong sifar. Jadi 5 darab 4 20 baki sifar. Jadi dapat sini 45 biji donat lah, min dia. Jadi dapatlah jawapannya 2 markah ya. Seterusnya macam biasalah, kita dah faham dah macam mana nak tafsir piktograf tu. Maksudnya kita keluarkan simbol tu jadi angka ya. Itu maksud tafsir, terjemahkan. Jadi boleh cuba buatlah latihan nombor 1. Yang ni cikgu ambil dalam buku teks tahun 4 ya. Siapa yang ada buku teks bolehlah buka buku teks. Siapa yang tiada boleh pause video ni. Kemudian yang ni soalan nombor 2. Cikgu ambil dalam buku teks tahun 6. Okey, boleh pause video. Yang ada buku boleh buat dalam buku. Dan macam biasa ini jawapannya. Okey, siapa yang betul tu maksudnya dia dah kuasailah tajuk mentafsir piktograf. Jadi itu sahaja perkongsian